Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, Tuan Ketua Blok, para imam, para bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, para alim ulama, para awliyaillah salihin, khususnya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, keizinan, taufik, hidayah, rahmah, berkah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan dapat kita sama-sama berada dalam majlis ilmu insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di rumah Allah, di dalam majlis ilmu, memberi berkah, memberi rahmat, memberi pengampunan, menyelesaikan semua masalah mungkin yang ada, meluaskan rezeki insya-Allah, dan memperbaiki semua kehidupan kita, dipermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ni kita nak sambung muzakarah kitab kita, kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid, pegangan hati kita yang menjadi fardu ain bagi kita untuk mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah, supaya iman kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang betul-betul teguh, jitu, kemas. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sampai pada tanda-tanda agama kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kata tuan kitab, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Tuan kitab ni kata tanda agama ada empat. Ada empat kita dah sebut. Pertama, sah i'tiqad, akidah yang betul. Itu tanda yang pertama. Akidah yang betul, tanda yang pertama. Yang mana tanda ni kalau tak ada, tak adalah agama dia. Kan Tuan Haji? Maksudnya kalau tak ada akidah, tak adalah agama dia. Ni, tu tanda yang pertama. Apa maksud sah akidah? Iaitu kita jazam, pegang kemah sungguh apa yang kita i'tiqadkan, apa yang kita imani. Dan dalam bab keimanan ada tiga bahagian. Pertama, ketuhanan, kenabian dan perkara-perkara ghaib. Tiga-tiga nak dipegang kemah sungguh akidah kita. Tu baru jadi sahih akidah, betul akidah, mengikut jalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bila sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua mazhab besar, Asy'ari dan Maturidi. Kita Asy'ari. Ingat lagi kan tu Haji? Asy'ariyah. Tu yang pertama. Tanda yang pertama duduk kat dalam, bukan kat luar tu Haji. Tu nak kena faham. Bukan tanda agama seseorang tu betul. Contoh kita kata dengan berjubah, contoh kan, contoh tu Haji. Contoh tengok orang berjubah, kita dah kata agama dia betul. Tak lagi. Kena tengok dulu akidah dia.
kita tak kata salah berjubah, kita tak kata pakai jubah kopiah tu salah, tu satu sunnah yang sangat baik. Tapi para ulama bila dia menggariskan nak tengok agama seseorang betul ke tak, tengok akidah dulu. Tu yang pertama sekali nak dia tengok, akidah dia betul ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab Asy'ari. Boleh. Kalau bahasa kampungnya, jalanan pembelajaran dia sifat 20 lah. Sifat 20. Dalam sifat 20 tu adalah sifat wajibnya, mustahilnya, harus tu akan dibahaskan. Tapi jalanan pembelajaran akidah sifat 20 yang digariskan oleh para ulama daripada dulu lagi, daripada kurun ketiga sampailah ke sekarang. Kalau ada dakwaan-dakwaan mungkin yang menolak kata sifat 20 tu bukan ilmu akidah dalam Islam, maka itu fahaman yang tidak tepat lah. Tidak tepat. Sebab banyak ulama yang memperjuangkan, memperkukuhkan pembelajaran akidah ni, tauhid, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, benar qasad. Ini kita dah sampai. Yang kedua, benar qasad. Tanda yang kedua, benar qasad dia. Apa maksud benar qasad? Iaitu menunaikan ibadah dengan ikhlas. Kita dah sebutkan minggu lepas, kita nak ulang sikit je ke atas dia. Menunaikan ibadah dengan ikhlas, tu yang kedua tanda dia. Tanda orang yang beragama dengan betul. Yang pertama, kalau tak ada, tak adalah agama dia. Tanda yang kedua, kalau tak ada pada seseorang tu, ataupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak qasad, dengan tidak ikhlas, maka tak sempurna agama. Bukan tak ada, tak sempurna. Yang kedua ni tak sempurna. Lalu tuan kitab ni dia terangkan balik macam mana kita nak menunaikan ibadah dengan ikhlas. Pertama sekali dia buka dulu, minda kita, dia bagi tahu dulu penerimaan pahala dari segi orang buat ibadah dulu. Kan tu aja. Macam mana kalau orang ni niat dia bercampur gaul dengan dunia, ustaz, kan? Nak baca Quran, contoh yang kita nampak sekeliling kita lah, baca Quran ke, datang solat ke, contoh dia nak pujian manusia, tu dah bercampur gaul dah dengan dunia tu aja. Macam mana penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah amalan diterima pun kita dah sebut. Ada khilaf ulama. Pertama sekali tuan kita ni bawa ayat Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Kahfi yang kita duk baca tu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam Quran, firman dalam Quran, siapa-siapa yang berharap ataupun siapa-siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Ada dua makna kita sebut. Pertama, memang dia rindukan nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat dengan melihat zat Allah, ataupun dia rindu nak tengok balasan yang baik yang Allah beri kepada dia di akhirat. Dua makna ayat ni. Bila Allah sebut siapa-siapa yarju liqa'a rabbih, dan kita dah sebut dalam kaedah bahasa Arab, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kana, faman kana tu diikuti selepas tu kata perbuatan sekarang, makna dia sentiasa. Orang tu akan sentiasa dalam hati dia nak jumpa dengan Allah. Maksudnya rindu dengan Allah, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tuan-tuan, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Macam mana keadaan dia? Kita dah sebut dah dulu, banyak cerita salafus salih dulu, dalam kurun pertama, kurun kedua, kurun ketiga, masa tazkirah Jumaat, kan, macam mana orang soleh dulu, kehidupan dia, dalam hati dia terikat sangat dengan Allah dan Rasul, kan. Ada Sayyidina Khalid bin Ma'dan rahimahullah, kita pernah sebutkan, setiap malam nak tidur tu dia akan terasa rindu sangat sebelum melelak mata tu nak jumpa dengan Allah. Bahkan sampaikan kemuncak sebelum dia tidur tu rindu sangat.
minta kalau boleh nak jumpa malam ni. Maksud dia kalau mati malam tu pun dia akan rasa bahagia. Sampai macam tu sekali orang salafus salih. Mudah-mudahan kita diberi anugerah seperti itulah. Setiap hari kan ada mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan orang macam tu apa dia kena buat? Falyamal amalan salihah. Pertama sekali kena beramal amalan yang soleh. Falyamal, maka dia kena beramal amalan yang soleh. Beramal soleh lah. Dan amalan soleh ni dalam ayat ni juga para ulama mengumumkan tafsiran dia. Bukan setakat ibadah khusus, kita dah sebutkan kuliah dia lepas. Bukan ibadat khusus solat sahaja, bukan zikir baca Quran saja. Bahkan amalan pekerjaan keduniaan yang kita buat pun diniat kerana Allah jadi ibadah juga. Masuk dalam amalan soleh juga. Kita cari nafkah, kita bekerja untuk anak isteri dan sebagainya. Masuk sekali dalam ayat ni. Masuk sekali. Bukan ibadah khusus solat sahaja kan. Tu masuk sekali amalan yang soleh. Tolong orang ke apa semua tak kira lah. Berniaga ke, nampak dunia dapat keuntungan duit dunia, tapi kalau dia niat ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dikira juga ibadah dan dikira amalan soleh masuk dalam ayat ni. Tapi belakang Allah Subhanahu Wa Taala sambung, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam kamu, dalam kita membuat, beramal, beribadah kepada Allah, tak boleh, kata Allah, wala yusyrik, tak boleh sikit pun dalam ibadah tu kita menyengutukan niat kita dengan benda yang lain. Dalam ayat ni kan tu aja, wala yusyrik, la nahi itu kalau dalam bahasa Arab. Jangan, maksudnya jangan kamu syirikkan dalam kamu beribadah kepada Tuhan kamu sesuatu pun, ahadan. Wala yusyrik. Syirik di sini nak kena faham satu. Syirik di sini syirik khafi maksud dia. Syirik ada dua, tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Satu syirik jali dia panggil. Syirik yang terang-terangan. Yang tu syirik menyembah berhala. Yang tu orang-orang yang agama lain yang mensyirikkan Allah dengan menyembah berhala, menganggap perkara menyembah matahari. Yang tu syirik yang keluar dalam Islam. Syirik kat dalam ayat ni syirik khafi maksud dia. Para ahli tafsir dia tafsirkan syirik khafi. Apa maksud syirik khafi? Syirik yang tersembunyi, ada dalam niat, dalam hati. Syirik yang ada dalam hati, dia panggil syirik khafi, syirik tersembunyi. Contoh dia niat tadi. Niat tadi ada niat lain lagi daripada niat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan tengok macam mana Imam An-Nawawi rahimahullah dia sebut satu-satu. Tak boleh. Bila keluar ayat ni, maka ulama pun khilaf. Macam mana kalau orang bercampur niat dia dengan dunia? Solat pun nak, terkadang nak pujian manusia juga, nak suruh orang puji juga kan. Baca Quran pun nak juga kerana Allah, terkadang nak suruh juga orang puji dia baca Quran. Itu fitrah manusia. Jadi pendapat yang pertama kita sebut daripada Imam Ibnu Abdissalam, Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah, sultan ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Dia kata tiada pahala baginya sekali-kali. Tak ada pahala langsung, masya-Allah, tabarakallah. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah kita sebutkan, tak ada pahala langsung kalau niat dalam hati dia bercampur dengan dunia. Dia nak betul-betul solid kerana Allah, baru amalan tu diterima, kata Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah. Tu pandangan dia sangat strict lah sikit. Yang kedua, Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita sebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata tengok dulu apa yang nak ditengoknya. Tengok iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu. Apa penyebab dia buat amalan tersebut? Kalau
jika adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, maka dapat baginya pahala. Kalau antara dunia dengan akhirat tu banyak akhirat, dapat pahala. Kalau kira peratus, contohnya dia nak buat beribadah kepada Allah, tak malam tu nak qiyamul lail, contoh bangun nak bermunajat kepada Allah tengah malam, dalam 70% kerana Allah, sebab malam tak ada orang ni, orang tidur kan, orang tidur. Tapi 30% tu terkadang terdetik dalam hati dia, waliyazubillah. Susah ni nak cari ikhlas ni, susah Tuan Haji. Kadang-kadang terdetik dalam hati dia, kata nak tunjuk kat mak mertua, contoh kebetulan pak mertua datang kat rumah kan Tuan Haji, nak tunjuk baik ni, bangun tengah malam kan, ada sikit rasa kan, sikit rasa, ataupun nak tunjuk kat menantu ke kan. Macam mana tu Imam Ghazali rahimahullah kata macam mana? Dapat juga pahala Tuan Haji, alhamdulillah dapat juga, cuma kadar dapatan pahala dia mengikut peratusan dia untuk akhirat tadi. Kalau 70%, maka 70% lah, lebih kurang gitulah untuk difahamkan. 70% lah dapat pahala dia. Tu kata Imam Al-Ghazali. Sebab lebih banyak akhirat. Bila banyak akhirat, dinilai juga amalan dia, tapi mengikut yang penting lebih daripada dunia, dan dinilai mengikut niat dia. Itu yang kedua. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dengan qadarnya, dapat baginya pahala dengan qadarnya, ataupun ditengok adalah yang terlebih banyaknya pekerjaan dunia, maka tiada pahala. Tapi kalaulah dia niat tu lebih dunia daripada akhirat, maka tertolak juga amalan dia. Masya Allah, tabarakallah. Nak cari keikhlasan ni satu anugerah yang besar lah dari Allah Subhanahu Wa Taala kan wajib. Sebab kita tambah-tambah iman, umat akhir zaman ni iman dah lah nipis, lepas tu dikelilingi pula dengan suasana bi'ah, suasana yang banyak merosakkan keimanan. Kita katakan zaman sekarang nak cari, Masya Allah, mudah-mudahan Allah pelihara dan jaga kita lah, amin ya rabbal alamin. Kalau lebih dunia, maka tertolak juga. Kalau sama, jika bersamaan keduanya gugur. Kalau sama pun antara dunia dengan akhirat pun gugur juga amalan dia, tertolak juga, gugur kedua-duanya. Boleh Tuan Haji, ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullah tolak terus. Tak boleh, niat kerana Allah saja yang diterima. Ada seorang lagi ulama yang besar, kalam Ibnu Hajar Al-Haythami, tu mazhab Syafi'i kita, 3 pendapat. Dia kata dalam kitab Hasyiah Idah dia kata cenderung kepada dapat pahala juga. Yang ketiga ni pendapat yang longgar sikit, dia kata dapat juga, walaupun niat dia sikit je kerana akhirat, yang lain kerana dunia je. Dia datang, contoh ni kita bagi contoh nak faham lah kan. Contoh datang ke surau nak solat kerana Allah, tapi dia nak pujian, orang puji dia. Dia nak sangat orang puji dia, maksudnya lebih dunia tu, sikit je kerana Allah, contoh kan. Maka Imam Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah dia kata dapat pahala dengan kadar qasak dia. Kalau sikit dia niat kerana Allah, sikit lah dapat Tuan Haji kan. 10% pun 10 lah dapat pahala, kerana diambil juga dalil dia daripada Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah kata siapa-siapa yang buat kebaikan walaupun sebesar zarah akan diperlihat, ataupun dia akan lihat juga di akhirat esok. Jadi maknanya walaupun sebesar zarah kebaikan yang dia buat, maka Allah akan memperlihatkan juga kebaikan dia, ada nilai, maksud dia ada nilai juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sikit. Tu kata, tu hujah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita nak tengok sikit macam mana Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Tibyan dia memperincikan lagi bab keikhlasan ni. Dia kata, pertama sekali, awwalu ma yanbaghi li mukri'i wa qari'an yaqsuda bidzalika ridallah taala. Dia kata pertama sekali bila nak buat ni Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Tibyan dia nak ajar, dia nak bawa satu garis panduan kepada kita macam mana nak beribadah kepada Allah, macam mana nak tarik ikhlas kerana Allah, kan? Pertama dia kata ridallah, kena niat pertama sekali nak buat apa saja ibadah, apa saja pekerjaan, sama ada pekerjaan dunia yang halal lah maksudnya, yang harus dari segi syarak ataupun ibadah khusus, kena letak sekali pertama nak cari redha Allah. Redha Allah, ridha Allah Ta'ala. Ni nak tarik keikhlasan ni, nak masukkan keikhlasan dalam hati, pertama kena letak ridha Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, mukhlisin lahuddin, ikhlas. Dan Imam An-Nawawi bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, innamal a'malu binniyat. Sebab apa? Sebab setiap semua amalan ditentukan dengan niat. Dalam hadis 40, hadis yang pertama, niat dulu. Nak cari ikhlas, redha Allah, niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang dia niat, dia dapat ganjaran dia. Ganjaran dia dapat macam mana? Macam tadilah. Mengikut pandangan imam tadi, kan? Niat sikit kerana Allah, maka sikitlah dia dapatkan. Itu yang pertama, redha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tadi, yang kedua tadi, Imam An-Nawawi rahimahullah dia bawa riwayat daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, inna ma yu'tar rajulu ala qadri niyyatih. Setiap lelaki atau perempuan dia akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niat dia. Niat. Sama dengan pendapat tadi, kan? Pendapat yang tiga tadi, kadar yang mana, setakat mana dia niat, itulah yang dia dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diperincikan tadi oleh Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah. Innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihi. Dia dapat, manusia akan dapat atas kadar niat dia. Bawa lagi riwayat Ustaz Abi Qasim Al-Kushairi rahimahullah. Imam Nawawi bawa dulu ganjaran pahala yang dapat orang yang ikhlas ni, setakat mana dapat ganjaran pahala dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Al-ikhlas, kata Imam Ustaz Abi Qasim Al-Kushairi, Imam Al-Kushairi rahimahullah, dia kata ikhlas ni apa? Ikhlas ni ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Dia menunggalkan niat dia bila dia nak beribadah kepada Allah, dia menunggalkan niat dia hanya untuk Allah, dengan maksud dia mencari redha Allah tadi. Pertama sekali nak letak redha, nak cari keredaan Allah. Buat ibadah ni nak cari redha Allah. Nanti dia sebut macam mana nak cari redha ni, maksud apa redha ni macam mana. Pertama, Imam Nawawi rahimahullah dia bawa Imam Kushairi, pendapat Imam Kushairi rahimahullah, dia kata ikhlas ni menunggalkan niat. Cuba tunggalkan niat kerana Allah. Macam mana tunggal ni? Wa huwa an yurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah Ta'ala. Maksud menunggal, maksud nak cari redha Allah, kata Imam Kushairi rahimahullah, dia niat dalam hati dia buat ibadah ni nak supaya dia dekat dengan Allah. At-taqarrub ila Allah, kan? Dia buat ibadah, dia solat ke, dia zikir ke, dia datang ke surau ke, dia tolong orang ke, nak redha Allah. Apa maksud redha Allah? Dia niat, dia nak biar dia buat perbuatan ni, ya Allah, dia dekat denganmu.
dekat dengan Allah. Buat perbuatan ni supaya dia ni dekat dengan Allah. Tu dah sampai maqam ikhlas. Peringkat dah sampai ikhlas. Ikhlas yang tinggi lah ni. Tinggi. Duna syai'in akhara, tidak kerana lain. Yang lain tolak tepi dulu. Kan, tolak tepi dulu. Mungkin terdetik dalam hati nak dipuji, tolak kat tepi dulu. Terdetik dalam hati nak orang tahu, tolak tepi dulu. Sedekah contohnya kan, sedekah nak suruh orang tahu tu, tolak tepi. Nak redha dulu, redha Allah, dan supaya dekat dengan Allah. Mudah-mudahan diri dia tu dekat dengan Allah. Tu tak dalam hati kan. Tanpa duna syai'in akhara, bukan sebab lain. Apa sebab lain? Sama ada min tasannu'il li makhluqin, sama ada dia buat satu perkara kerana untuk tujuan orang lain tengok, li makhluk lain tengok. Bila sebut makhluk kat sini, masa belajar tuan guru syarahkan, dia kata makhluk ni umum. Kalau kita niat kerana dunia, yang tu tertolak kan. Macam tadi lah, contohnya niat nak pujian orang ataupun nak dapatkan habuan dunia, maka tu tertolak kan. Tapi bila sebut makhluk sini, dia akan terbagi dua. Makhluk ni dia ada dua, satu makhluk di dunia dan makhluk di akhirat. Boleh faham kan tu Haji? Makhluk ni ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tu makhluk kan. Allah Khaliq yang membuat, mencipta. Bila sebut makhluk, dia akan terbagi dua. Satu makhluk di dunia, satu makhluk di akhirat. Apa dia makhluk di akhirat Tuan Haji? Ada makhluk di akhirat. Di akhirat ada makhluk kan Tuan Haji? Ada lah. Apa dia? Syurga makhluk Allah. Syurga itu satu makhluk Allah. Neraka makhluk Allah. Sirat, semua makhluk. Makhluk ni bermaksud masiwallah. Kalau kita belajar dalam akidah ni lah, masiwallah, sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk. Itu nak kena faham. Boleh Tuan Haji? Sesuatu, semua perkara, sama ada di dunia ataupun di akhirat, yang selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk semua. Boleh kan Tuan Haji? Nak faham makhluk ni, semua makhluk. Kalau kat dunia memang kita nampak semualah makhluk. Surau, lampu, semua makhluk kan. Ke akhirat, syurga, neraka kan. Balasan Allah, pahala, dosa, tu pun makhluk juga. Boleh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Di dunia semua makhluk kan. Bahkan perbuatan kita pun makhluk Allah juga. Boleh faham kan Tuan Haji? Kita ni makhluk, kita ni memang dah makhluk kan. Wallahu khalaqakum, kata Allah. Allah yang menciptakan kamu semua ni. Kita, manusia, binatang, pokok, semua makhluk. Wa ma ta'malun, dan Allah juga yang menciptakan apa sahaja yang kamu buat. Yang kita buat pun makhluk juga. Boleh faham Tuan Haji? Contoh ni, contoh dia, katalah kita berjalan kan, kita berjalan, kita ni makhluk kan. Perbuatan kita berjalan tu nak panggil apa? Makhluk juga Tuan Haji. Boleh? Makhluk juga. Perbuatan kita tu pun makhluk juga. Maksudnya ciptaan Allah juga. Sebab tu Allah sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, kita boleh bertawassul dengan perbuatan amalan kita. Pernah dengar satu hadis yang 3 orang terperangkap dalam gua, batu tertutup. Tiba-tiba batu tutup. Dalam hadis sahih ada, Sahih Bukhari rahimahullah ada. Tutup, lalu orang pertama dia berdoa kepada Allah dan dia bertawassul. Dia jadikan amalan baik dia sebagai perantaraan untuk dimakbulkan doa dia. Ingat hadis tu.
Ada yang pertama dia kata dia bawa balik susu nak beri makan mak ayah dia, sedangkan anak dia dalam kelaparan. Dia biarkan tunggu dulu anak dia kelaparan sebab dia nak tunggu susu ni nak bagi kat mak ayah dia. Dan dia kata, kalaulah amalan saya ni diterima dan diredai olehmu ya Allah, aku bertawassul untuk supaya doaku dimakbulkan oleh Allah, lalu terbuka batu. Dah dengar hadis tu, terbuka batu kan. Masuk di situ, ahli hadis sebut amalan kita pun dikira sebagai satu makhluk yang kita boleh buat perantaraan. Amalan yang soleh lah maksudnya, amalan yang soleh. Terbuka, dan orang kedua pun doa dengan adalah amalan-amalan ni sampai terbuka. Jadi semua tu makhluk. Boleh faham kan? Kita semua ni makhluk, dan semua perbuatan ataupun perkara-perkara yang berlaku semua dikira makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat yang kita nampak ni je makhluk. Bahkan tu ada dalam perbincangan akidah nanti. Bahkan kalau nak naik sikit kefahaman, contoh kita bagi tiang ni tu Haji kan. Tengok tiang ni kan. Tiang ni bentuk dia apa? 4 segi kan. Ni dibincang dalam akidah nanti, dalam bab zat dan sifat Allah. Tiang 4 segi ni. Tiang tu makhluk kan. Tiang tu makhluk. 4 segi je. 4 segi itu apa? Makhluk juga. 4 segi itu pun makhluk juga. Bentuk, maksudnya bentuk tu makhluk juga. Dan 4 segi ni dia tak ada, tak wujud. Boleh faham ke tu Haji? Bab akidah. Kenapa tak wujud? Dia hanya satu kefahaman. Bila kita tengok tiang, kita faham tiang ni berbentuk 4 segi. 4 segi itu sendiri duduk kat mana? Boleh faham ke tadi? 4 segi itu duduk kat mana? Kalau kita tunjuk ke atas, atas tu tiang. Boleh faham ke ni tuan? Boleh faham ke? Contoh bulat lah kan, bulat yang ni, bulat. Ni tudung ni pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bentuk dia pun bulat ni pun makhluk Allah. Dan bulat ni bukan perkara wujud dia panggil. Dia panggil amrun iktibari, istilah dia. Apa maksud amrun iktibari? Iaitu satu kefahaman dalam akal kita saja yang benda ni bulat. Benda ni bulat kan? Satu kefahaman. Kalau kita nak tunjuk kat mana bulatnya, bulat tunjuk kat mana? Tak ada. Kalau tunjuk kat sini ni tudung atau ni besi. Bulat tu satu kefahaman, bentuk dia macam ni, orang kata bulat. Boleh. Dan dibincang oleh para ulama dalam bab zat dan sifat, akan sebut nanti. Kenapa ulama bincang sampai macam tu? Kenapa bincang sampai macam tu? Sebab nak sabitkan satu sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Subhanahu wa ta'ala ni tak akan sama langsung dengan makhluk. Tak akan sama langsung dengan makhluk, walaupun perkara tu hanya kefahaman dalam otak kita. Kan? Sesuatu, ada perkara abstrak dia panggil. Ada perkara yang kita faham, kita tengok faham. Tapi benda tu tak ada. Tak faham ke Tuan Haji ni? Benda tu tak ada. Benda tu kefahaman saja. Kita tengok bulat ni, kita faham bulat ni macam ni kan. 4 segi macam tu. Tapi zat dia sebenar, tudung orang panggil, tudung ataupun tiang ataupun besi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tak sama langsung. Tu masuk dalam sifat Allah, mukhalafatuhu lil hawadith. Tak sama langsung. Nak kikis terus, maksudnya akidah nak pegang sungguh, sikit pun tak sama. Boleh? Tak apa, yang tu nanti dulu. Ataupun dia nak iktisabi mahmadati indan nas. Dia nak pujian manusia. Nak pujian manusia.
pun dah mengganggu keikhlasan dia. Pertama, dia nak buat untuk makhluk, tunjuk kepada makhluk pun tak boleh, nak pujian manusia pun tak boleh, nak mendapat mahabbati madhi minal khalqi tak boleh, nak tarik orang suruh kasih kat dia dalam dia beribadah daripada manusia, makhluk pun tak boleh, ataupun makna-makna apa tu, semua tu mengganggu keikhlasan dia, kecuali taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Yang tadi tak habis lagi bab makhluk. Kalau makhluk dunia, makhluk yang di dunia, tak kira lah bulat ke, pak segi ke, kita ke, meja ke, semua, kalau niat dia kerana dunia, yang tu mengganggu keikhlasan dia. Tapi para ulama sebut, kalau dia naik sikit lepas pada dunia, maksud dia beribadah kerana Allah juga, tapi niat dia nak masuk syurga. Macam mana tu Haji? Syurga makhluk juga. Dia niat nak masuk syurga, dia niat nak pahala, semua tu makhluk Allah. Kata para ulama, kalau dia niat walaupun kerana makhluk tapi melepasi akhirat, maka dikira juga keikhlasan dia kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah niat nak masuk syurga, ikhlas juga dia. Cuma ikhlas tu bawah sikit. Boleh, dia ada tahap-tahap dia. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan maksiat, meninggalkan kemungkaran, takut masuk neraka. Neraka kat mana? Akhirat. Ikhlas juga. Ikhlas lagi tuan. Tapi di bawah. Orang yang ikhlas yang tinggi sungguh, sehingga makhluk di akhirat pun dia tak pandang, hanya dia pandang Allah Subhanahu wa taala. Tu tinggi sungguh. Yang tu tinggi keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bagi lepas dulu, yang dunia. Wa yasihu an yuqal, maka rumusan daripada Imam Al-Qushairi, dia kata ikhlas ni apa? Dia membersihkan amalan ibadah dia daripada perhatian manusia. Perhatian manusia. Sikit lagi, kata Imam Huzaifah Al-Mar'ashi, dia kata ikhlas ni juga istiwa'u af'alil abdi fi zahir wal batin. Ikhlas juga tanda dia, kata Imam Mar'ashi rahimahullah, dia kata sama saja perbuatan dia, sama ada dia dalam duduk berseorangan ataupun berada dalam khalayak makhluk, sama. Kalau dekat surau dia solat dengan tertibnya, dengan baiknya, dengan khusyuknya, dia solat kat rumah seorang pun sama keadaan dia. Tu tanda dia ikhlas. Dia duduk seorang diri, pakaian pun kita boleh muhasabah dah kan. Duduk kat rumah, kadang-kadang kopiah tak pakai, yang teruk lagi baju pun tak pakai kan. Solat dah duduk seorang kan, kain plekat macam tu ya Tuan Haji kan. Solat duduk seorang, tapi datang seorang, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah muhasabah kita bersama kan Tuan Haji. Jadi nak tengok ikhlas sama. Duduk seorang diri pun dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia buat yang terbaik, duduk depan orang pun sama. Tu kata Imam Huzaifah Al-Mar'ashi. Kata Imam Zunnun rahimahullah, yang kedua, kata tanda-tanda ikhlas istiwa'ul madhi wa dhammi minal amah. Kalau orang puji dia tak melambung naik tinggi. Kalau orang keji dia pun dia tak rasa apa. Tu tanda yang kedua. Tanda yang kedua kan, orang puji, bagus Tuan Haji, datang surau, datang solat, dia tak terasa apa, sebab dia niat ni kerana Allah, bukan nak dapat pujian orang kan. Puji tak apalah kalau orang keji, kalau orang maki dia kan, contoh kata alah nak tunjuk baik tu datang surau, macam mana terasa? Kalau dia rasa kan Tuan Haji ni, Imam Zunnun rahimahullah, dia kata dia rasa sedih, kecewa, maka tu tak ikhlas lagi Tuan Haji, tak sampai lagi lah ikhlas kan. Dia tak kisah orang nak puji kau, orang nak keji kau, orang nak maki kau. Kalau bahasa orang muda, lantak kan, lantak lah. Yang penting hati dia betul ikhlas nak buat kerana Allah, tak kira orang puji ataupun orang keji. Imam Hanafi rahimahullah, satu hari dia berjalan, orang puji dia, kata Masya Allah Tuan Syekh, kata Tuan Syekh, kami dengar cerita
tuan imam ni tiap-tiap malam bangun malam bermunajat kepada Allah, banyak rakaat solat. Masa tu dia tak solat banyak lagi, dia dah bangun malam tapi tak banyak. Bila orang puji macam tu, dia rasa sedih, malu. Sebab apa? Sebab dia tak buat pun sebagaimana orang puji. Dia tak buat pun sebagaimana. Lepas tu dia pun berazam, selepas orang puji dia, dia bangun malam 1000 rakaat setiap malam, Tuan Haji. Masya Allah, 1000 rakaat Imam Hanafi tiap malam. Sebab apa? Dia malu kepada Allah sebab Allah tutup aib dia. Tapi Allah buka pujian kepada orang. Bila orang puji 1000. Kalau kita, Tuan Haji, macam mana? Orang dah bagus, Tuan Haji, nampak bercahaya muka kan, solat malam, tak solat pun. Tuan tak solat tapi terasa kan, terasa macam solat apa semua. Masya Allah, tu semua minta jauh lah kan. Tuan-tuan Haji minta jauh lah. Nak cari ikhlas pun susah. Masya Allah. Tapi bila orang puji tu melambung naik tinggi. Itulah kata Imam Zunnun, dia tak ada rasa apa orang puji ke, orang keji ke. Itu semua, maksudnya semua sebab-sebab keduniaan. Yang penting hati dia nak takarrub kerana Allah. Dia ada akhirat dia, lepas ni dia nak jumpa dengan Allah, dan dia mengharapkan ganjaran yang dia buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Kita nak isyak ke dah isyak dah. Dia lupa amalan dia yang dia buat, dia tak ingat pun. Tu salah satu keikhlasan dia. Dia sedekah ke dia tak ingat kan. Dia maksudnya diserahkan kepada Allah ganjaran. Terkadang kita ni ingat semua kan. Dah azan dah. Yang terakhir sekali, kata Fudail bin Iyad radhiyallahu, kata Imam Fudail, dia kata tarkul amal li ajlin nas. Terakhir, yang last sekali Tuan Haji, kalau kita tinggalkan amalan kerana manusia, itu riak. Dia kata kita buat amalan, kita tak buat amalan tu kerana manusia, tu riak. Contoh, datang surau, orang duk tengok dia, Tuan Haji bagus ni, solat sunat dia tu tak buat. Dia takut kalau aku buat nanti orang kata aku baik kan. Dia tak buat, tu riak tu. Tu gangguan, tu syaitan semua tu. Riak. Kalau wal amalu, kalau dia buat amalan kerana manusia, tu syirik. Kalau dia buat kerana manusia, yang tu syirik. Kalau dia tinggal amalan tu kerana manusia juga, yang tu riak. Dua-dua semua tak betul. Tu semua syaitan, iblis itu. Yang betulnya apa? An yu'afiyakallahu minhuma. Bebas, lari daripada dunia dia. Tak kira lah ada manusia ke, tak ada manusia ke, orang nak puji ke, orang nak keji, dia niat kerana Allah, tu satu saja. Dia niat untuk takarrub kerana Allah saja. Niat untuk dekatkan diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Saya rasa setakat itulah dulu, mudah-mudahan dapat muhasabah diri saya lah, khususnya orang yang bercakap, dan kita semua mudah-mudahan Allah kurniakan dalam hati kita keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Kerana apa Tuan Haji? Kerana ganjaran pahala didasari dengan keikhlasan kan. Kita bimbang esok-esok bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tengok tak ada apa kan, haba'an mansura. Sedang kita dah beramal bertahun-tahun di dunia. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, Allah anugerahi dalam hati kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Apa yang terkurang, tersalah, saya mohon maaf. Yang terkasar bahasa, saya mohon maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terkurangnya hanyalah daripada kelemahan kita sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.